What's up guys? Oke guys, di video kali ini saya akan menceritakan kisah tentang Datuk Godam ataupun Datuk Gudam yang berasal dari Brunei semasa kerajaan Saribas terbentuk dan kini dikenali sebagai Sarawak. Datuk Godam atau Datuk Gudam atau dikenali sebagai Abang Godam, iaitu Raja Umar bin Datuk Bendahara Harun, adalah seorang putera kepada Bendahara Negeri Pagar Ruyung Minangkabau yang datang merantau ke Borneo sekitar tahun 1690 sehingga 1710 semasa era pemerintahan Sultan Nasaruddin. Sultan Nasaruddin adalah Sultan Brunei yang ke-15. Ayah beliau, Datuk Bendahara Harun atau Bendaro Harun bin Datuk Bendahara Ismail, merupakan anggota Basa Ampek Balai yang menjalankan administrasi kerajaan bersama-sama Raja Alam, Raja Adat dan Raja Ibadat. Ibu Datuk Godam pula ialah seorang wanita Belanda, iaitu anak kepada Jan van Groningen yang ditugaskan di pejabat Vogue sebagai residen Belanda di Padang, Sumatera Barat pada tahun 1662. Datuk Bendahara Harun dikatakan berketurunan Raja Suran yang merupakan dari susul Galuh Iskandar Zulkarnain. Datuk Godam datang ke Borneo untuk berdagang setelah dipertikaikan pertambalan menjadi pengganti ayahnya kerana ibunya bukanlah keturunan diraja Minangkabau. Sampainya di Muara Saribas, Borneo yang sekarang dikenali sebagai Sarawak, beliau bertemu dengan Datuk Temenggung Kadir, iaitu seorang pembesar dari negara Brunei yang kecewa melarikan diri setelah anaknya diambil Sultan Brunei ketika itu untuk dijadikan gundik. Setelah Datuk Godam dan Datuk Temenggung Kadir berkenalan, beliau bersetuju untuk membantu mengembalikan anak Datuk Temenggung Kadir yang bernama Pengiran Kaci atau dikenali sebagai Dayang Ci ketika itu. Setelah berlabuh di Brunei, Datuk Godam berjumpa Sultan dan membawa hajatnya berniaga kain. Perwatakannya, cara pemakaiannya dan adabnya sungguh menarik perhatian Sultan. Barang-barangan berupa kain bermutu tinggi yang dibawa juga amat menarik perhatian Sultan. Datuk Godam dijemput ke istana untuk majlis makan-makan. Beliau memberikan hadiah kepada Sultan. Sebagai balasan, Sultan juga menghadiahkannya beberapa orang gundik. Namun kesemuanya ditolak oleh Datuk Godam. Setelah beliau terjumpa Dayang Ci, iaitu Datuk Temenggung Kadir, iaitu anak kepada Datuk Temenggung Kadir, beliau membawanya naik ke kapal untuk memperlihatkan barangan yang dijual. Setelah melihat meriam yang dikirimkan oleh ayahnya di dalam kapal, maka jadi tahulah Dayang Ci ini bahawa Datuk Godam datang untuk menyelamatkannya. Melalui kebijaksanaannya berunding dan berdiplomasi dengan Sultan dan pembesar, Datuk Godam akhirnya berjaya membawa Dayang Ci keluar dari Brunei tersebut ke Saribas untuk bertemu ayahnya yang sedang menunggu di sana. Datuk Temenggung Kadir yang sangat gembira menikahkan anaknya itu dengan Datuk Godam. Mereka mendapat dua orang anak, iaitu Datuk Bandar Abdul Rahman digelar sebagai Menteri Uban dan Datuk Said digelar sebagai Menteri Putih.
Datuk Godam pula menjalankan hubungan baik dengan kerajaan Brunei dan banyak membantu Sultan dalam hal-hal pentadbiran dan ekonomi negara Brunei. Anak beliau iaitu Menteri Uban menetap di Saribas dan memulakan penempatan Melayu di situ. Anak keduanya pula, Menteri Putih, diangkat Sultan Brunei sebagai golongan bangsawan yang membantu mentadbir pemerintahan Sultan bagi membalas jasa Datuk Godam di negara tersebut. Dari keturunan Datuk Godam inilah lahirnya keturunan Abang atau Perabangan di Saribas, Sarawak melalui anak pertamanya Menteri Uban, manakala keturunan Awang-Awang Damit di Brunei melalui anak keduanya Menteri Putih. Oke guys, seperti yang saya janjikan dulu, inilah kisah Datuk Godam, dan di video saya sebelum ini saya pernah melawat ke makam Datuk Godam ni di pusat Sarawak, yang makamnya berhampiran dengan makam Dayang Isah Tandang Sari, iaitu anak kepada Temenggung Kadir. Maknanya Datuk Godam ni menantu Datuk Temenggung Kadir, kahwin dengan anak Temenggung Kadir, jadi abang ipar kepada Dayang Isah Tandang Sari, kurang lebih macam itulah pertaliannya. Jadi makam yang kedua yang di sebelah makam Datuk Godam itu adalah makam Dayang Ci, yang dimana yang tu anak Datuk Kadir dan isteri kepada Datuk Godam ni. Okey. Dekat pusat juga ada terdapat kampung Datuk Godam, kalau tak salah saya. Kampung ini mungkin diambil sempena dengan nama Datuk Godam ni lah. Okey guys, sampai di sini saja perkongsian saya kali ini. Okey, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share, dan seperti biasa jangan lupa untuk tekan butang loceng di sebelah butang subscribe supaya anda tidak ketinggalan dengan video-video yang terbaru daripada saya nanti. Okey, jangan lupa untuk share kepada kawan-kawan anda, dan saya rasa mungkin ramai juga yang masih belum tahu tentang kisah Datuk Godam ni, melainkan penduduk-penduduk setempat yang berhampiran di pusat lah. Okey, saya yakin rakyat Sarawak 80% mungkin tak tahu kisah ni. Jadi anda yang tahu kisah ni, jangan lupa untuk share kepada rakan-rakan anda supaya mereka boleh tahu apa yang anda tahu dari channel AJBB ni. Dan jangan lupa untuk suruh mereka subscribe, like, komen dan juga share.